Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all my students. How are you, my student? I hope all of you fine and then feeling better to learn on our topic today. On our previous lesson on the topic of transport system, we had learned about the structure of heart. I have really mentioned about the structure of heart. When you learn on the structure of heart, you need to separate the heart structure into left part and also the right part. Sebelah kiri jantung dan sebelah kanan jantung. Kamu kena bahagikannya dengan baik. Perkara ini penting untuk kita pelajari pada pelajaran kita pada hari ini. Because of what? Pada hari ini kita akan belajar tentang flow of oxygenated blood. Selain daripada itu, kita juga akan belajar tentang flow of deoxygenated blood. Nah, kita akan study bagaimana aliran darah beroksigen dan darah deoksigen ini sama ada dia keluar daripada jantung ataupun dia masuk kepada jantung. Pelajaran ini akan dibahagikan kepada dua bahagian, oxygenated blood dan deoxygenated blood. Semasa kamu belajar tentang topik ini, saya harap kamu fokus kepada numbering yang saya bagi ini supaya pelajaran kita lebih teratur. Baik pelajar, pada pertama sekali, saya gemar untuk kamu study tentang number 1. We are study about number 1, we are study about deoxygenated blood, darah tanpa oksigen. Kita akan mulakan dengan right ventricle. Masih ingat lagi tak struktur right ventricle? Apabila kita rujuk kepada struktur dia, right ventricle ini berada pada bahagian sebelah kanan jantung, right heart. Seperti saya sebut sebelum ini, sebelah tangan kiri kamu, itu adalah right heart. Number 1 adalah right ventricle. Right ventricle ini akan contract. Saya gemar perkataan ini. Saya tak mahu kamu guna perkataan lain. The right ventricle contracts. Apabila right ventricle ini contract, maka dia akan pump. Dia will pump the deoxygenated blood. So, saya guna perkataan pump ya. Dia pump the deoxygenated blood to the lung. Daripada right ventricle, dia akan pump darah tak beroksigen menuju ke kawasan paru-paru. Nah, kita kena mention salur darah tersebut melalui via pulmonary arteries. So, kita akan fokus kepada diagram. Nampak tak? Dia akan pump deoxygenated blood menuju ke kawasan paru. So, dia akan melalui benda yang kita namakan sebagai pulmonary arteries. Pada kawasan lung, berlaku proses pertukaran gas. Saya guna perkataan load dengan unload. So, at the lung, the carbon dioxide unload, maksudnya dilepaskan keluar, dan oxygen is load into the capillary. Highlight perkataan capillary. Capillary ini merujuk kepada salur darah yang lebih kecil. Ya, salur darah yang lebih kecil. Mana-mana salur darah yang menuju kepada kawasan paru-paru lung dinamakan sebagai pulmonary. Pulmonary ya. So, satu pulmonary adalah mana-mana salur darah yang menghala kepada lung. Salur darah yang menuju kepada lung dinamakan sebagai pulmonary arteries. Baik. Apa yang berlaku pada kawasan kapilari tadi? Saya mention sebelum ini bahawa dekat kawasan kapilari di kawasan lung, the oxygen is load. Manakala carbon dioxide is unload. Nombor 4. Di manakah nombor 5? Nombor 5 merujuk kepada oxygenated blood. Selepas berlaku pertukaran gas di paru-paru, maka oksigen dimasukkan ke dalam darah. Maka wujudlah oxygenated blood. Oxygenated blood will flow. Saya guna perkataan flow. The oxygenated blood flow from the lungs to the right atrium. Nah, sekali lagi kita akan merujuk kepada salur darah via pulmonary vein. Sekali lagi, mana-mana salur darah yang menuju ke paru-paru dan keluar daripada paru-paru dinamakan sebagai pulmonary. Sekiranya masuk ke paru-paru, kita namakan sebagai pulmonary artery. Sekiranya keluar daripada paru, dia dinamakan sebagai vein.
So, darah yang keluar daripada peparu adalah pulmonary vein. So, apabila darah itu berada dalam left atrium, the left atrium contract. So, when the left atrium contract, they will pump the oxygenated blood to the left ventricle. Dan ini akan melalui satu valve. Nama valve tu adalah atrioventricular valve atau singkatannya AV valve. So, kamu boleh tengok ya, darah yang oxygenated berwarna merah yang keluar daripada peparu dinamakan sebagai pulmonary vein. Dia akan masuk melalui left atrium dan left atrium contract. It will pump the blood to the left ventricle melalui satu injap. Injap kecil ini dinamakan sebagai AV valve. AV valve is very important to prevent backflow of blood to the atrium. Sekarang darah berada dekat kawasan left ventricle. Giliran left ventricle pula untuk contract. When the left ventricle contract, it will pump the oxygenated blood out to the body tissue. Akan menuju kepada seluruh badan. Dan pergerakan darah menuju ke seluruh badan akan melalui satu salur darah besar dinamakan sebagai aorta. Aorta has a thick wall. This is very important to withstand from the pressure. Medahan untuk daripada pressure. Sekarang darah berada di kawasan kapilari di kawasan body tissue. Ini adalah kapilari yang berada di kawasan body tissue. Dia akan pump melalui aorta menuju kepada kawasan kapilari di kawasan body tissue. Sekali lagi pertukaran gas berlaku. Kalau tadi saya guna perkataan load dengan unload, sekarang saya gemar menggunakan perkataan diffuse. Oxygen diffuse pergi ke mana? To the tissue from the capillary. Berbeza dengan carbon dioxide, dia akan diffuse to the tissue. Dia akan diffuse into the capillary from the tissue. So, kalau oxygen, dia diffuse to the tissue from capillary. Manakala carbon dioxide diffuse into capillary from the tissue. So, oxygen dikeluarkan daripada kapilari menuju kepada tisu. Manakala carbon dioxide dikeluarkan daripada tisu masuk ke dalam kapilari. Pertukaran gas berlaku. Dan saya nak kamu mention kepada oksigen. Oksigen diffuse to the tissue from kapilari. Maksudnya oksigen ni masuk ke dalam tisu daripada kapilari. Dan dalam kapilari oksigen itu tiada. Darah bertukar daripada oxygenated blood kepada deoxygenated blood. Mana nombor 14? Nombor 14 berada di sini. Sekarang darah itu adalah deoxygenated blood. Deoxygenated blood akan flow from the body tissue to the right ventricle. Dia akan bergerak daripada body tissue menuju kepada right ventricle. Darah berada dalam right ventricle sekarang. Dan kemasukan darah ke dalam right ventricle adalah melalui vena cava. Apabila darah berada dalam right ventricle, belajar ya. Bukan right ventricle, right atrium. Potong right ventricle, ganti kepada right atrium. Sorry ya, ni right atrium. Okay, deoxygenated blood flow from the body tissue to the right atrium. Apabila berada dalam right atrium contract, dia akan pump the deoxygenated blood to the right ventricle. Dan ini melalui atrioventricular valve, AV valve. Mohon semua betulkan, ini adalah right atrium. So, right atrium contract, dia akan pump deoxygenated blood to the, deoxygenated blood to the right ventricle. So, maka tamatlah kembali kepada right ventricle contract. So, itu sahaja video kita pada hari ini. Saya harap kamu dapat study dengan baik dengan ada beberapa sedikit pembetulan. So, betulkan sedikit. Ya. So, apa yang saya nak kamu tahu tentang aliran darah oksigen. Saya nak kamu highlight perkataan left atrium. Saya nak kamu highlight perkataan pulmonary vein. Saya nak kamu highlight perkataan left ventricle. Saya nak kamu highlight perkataan atrioventricular valve. Highlight perkataan left ventricle dan highlight perkataan aorta.
Ini semua benda-benda yang kita gunakan untuk oxygenated blood. Semuanya kawasan left, 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 left. Untuk deoxygenated blood, saya nak kamu highlight right ventricle. Saya nak kamu highlight perkataan pulmonary arteries. Highlight perkataan right atrium. Sorry, ni atrium. Highlight perkataan vena cava. Dan highlight perkataan right ventricle. So, ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk darah-darah deoxygenated blood. So, baik pelajar, itu sahaja video kita pada hari ini. So, I hope you will study this topic carefully dan sedikit pembetulan harap dibetulkan dengan baik. Okay pelajar, bye semua.